إن الله كان توابا أستغفر الله 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 إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah An-Najm. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 62 ayat. Dinamakan surah An-Najmu, yakni bintang. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang-orang yang kafir, dengan berbagai tuduhan, tidaklah baginda menyeleweng dari jalan yang benar. Dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan bahawa segala yang dikatakannya dan disampaikannya yang berhubung dengan agama Islam adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril AS. Intisari kandungannya
menerangkan perkara-perkara yang telah disaksikan oleh baginda pada malam Isra' dan Mi'raj. Bahawa baginda telah menyaksikan pada malam itu sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luas pemerintahan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setelah menerangkan kesesatan kaum kafir musyrik. Dan untuk membasmi fahaman syirik itu, Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam dan menamakan dasar-dasar tauhid. Serta janganlah ia hiraukan golongan kafir yang menentangnya. Kerana golongan yang kafir itu hanya mementingkan kehidupan dunia semata-mata. Dan itulah sahaja kesudahan tujuan dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Kemudian ditegaskan bahawa hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam ialah untuk membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan membalas orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan. Kemudian dijelaskan perkara-perkara penting yang sayugianya dipahami dengan sebaik-baiknya, iaitu tiap-tiap seorang hanya bertanggungjawab akan dosanya sendiri. Dan bahawa tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi bintang semasa ia menjunam, rakan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar. Dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan rupanya yang asal. Sedang ia berada di arah yang tinggi di langit. Kemudian ia mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. Sehinggalah menjadilah jarak di antaranya dengan Nabi Muhammad sekadar 2 hujung busarang tanah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukannya. Hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya, Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya asal sekali lagi. Di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya,
ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Kita berada dalam penafsiran surah An-Najmu. Surah An-Najmu atau surah An-Najmi yang memberi maksud bintang. Atau orang Arab juga mengenalinya dengan nama Suraya, istilah bintang yang popular di sisi mereka. Surah An-Najm merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Mengandungi 62 ayat. Dinamakan dengan surah An-Najm kan dimulakan dengan perkataan An-Najm. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang yang merupakan salah satu daripada tanda kebesaran Allah SWT. Bila Allah menyatakan wan najmi idza hawa, demi bintang apabila ia mula jatuh dan mula tenggelam. Kenapa Allah Ta'ala menyebut tentang bintang yang tenggelam atau bintang yang jatuh? Tidak disebut bintang yang berada di tengah langit. Kerana sifat bintang, bila dia mula menjunam atau berada di sebelah barat, ia menunjukkan kepada arah yang menjadi suatu panduan kepada setiap pelayar di padang pasir ataupun di tengah laut. Selagi mana bintang berada di tengah, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Dia tak akan tunjuk mana-mana arah. Sehingga dia menurun ke bawah, maka boleh nampak arah mana yang ditunjukkan oleh bintang. Dan kalau kita lihat sebelum ini, surah yang kita tafsirkan ialah surah At-Tur, yakni Gunung At-Tur. Apakah munasabah antara surah An-Najmu dengan surah At-Tur? Kalau sekiranya akhir surah At-Tur disebut wa idbaran nujum, dan ketika mana bintang itu tenggelam, maka pada ayat ini dimulakan dengan wan najmi, dan demi bintang. Dalam surah At-Tur disebut tentang pendustaan orang-orang kafir dengan mengatakan Al-Quran ciptaan Nabi Muhammad SAW. Maka surah An-Najmu ini dijawab, oh Al-Quran itu wahyu Allah secara mutlak. Kalau dalam surah At-Tur disebut tentang zuriat orang beriman, bahawa zuriat orang-orang beriman akan mengikut ayah-ayah mereka. Kalau ayah mereka berada di satu tempat syurga tertinggi, maka anak-anaknya juga akan mengikutinya. Dan demikian juga kalau anak-anaknya berada pada syurga tertinggi, ibu ayahnya akan ikut dia. Untuk menunjukkan bagaimana orang beriman saling memberi syafaat antara satu sama lain. Sebagaimana kita dah bacakan ayat sebelum ini. Manakala dalam surah An-Nas disebut tentang zuriat Yahudi atau zuriat orang-orang kafir. Bagaimana keadaan zuriat mereka? Apa beza zuriat mereka dengan zuriat orang beriman? Yang mereka berbalau dan bermusuhan. Manakala zuriat orang beriman, mereka saling syafaat dan memberi syafaat. Dan yang keempat, dalam surah ini juga disebut bagaimana hak keutamaan ayah-ayah yang beriman. Ketika mana Allah menyebut alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpunkan ayah-ayah yang beriman bersama dengan zuriat keturunan mereka. Iaitu apa yang kami berikan kepada ayah, yakni kepada ayah-ayah yang beriman, dengan apa yang kami berikan juga kepada anak-anak yang beriman, iaitu amalannya memberi manfaat antara satu sama lain. Manakala surah An-Najm disebut bahawa amalan orang kafir tidak memberi manfaat antara satu sama lain. Dengan firmannya, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Setiap seseorang akan memadai dengan amalannya sahaja. Sedangkan orang beriman, bukan sekadar amalannya, amalan orang lain menjadi amalan dia. Amalan orang lain boleh disampaikan kepadanya. Sedangkan orang kafir, amalan baik tidak akan sampai kepada mereka. Dan sesama mereka juga begitu. Baik, kandungan surah ini tidak sebut sebahagian dalam pimpinan Rahman. Sebahagian disebut dalam tafsir yang kita bacakan di hadapan kita ini. Mashtamalat alaihi surah. Kandungan surah ini. Surah ini sebagaimana surah Makkiyah yang lain membicarakan unsur akidah. Iaitu menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan tentang keesaan Allah Ta'ala. Dan menceritakan tentang kepalsuan berhala yang disembah. Yang tidak akan memberi faedah di dunia maupun di akhirat. Dan surah ini juga menceritakan tentang kekuasaan Allah
dan tentang keadaan manusia waktu mana mereka dibangkitkan dan dihimpunkan. Surah ini dimulakan dengan mengukuhkan tentang kebenaran wahyu yang datang melalui perantaraan Jibril AS. Dan juga surah ini membicarakan tentang Mi'raj, yakni Nabi SAW naik ke langit dan kedudukan baginda SAW di sisi Allah Ta'ala. Dan Rasulullah melihat keajaiban di alam yang tinggi yang disebut sebagai alam malakut. Kita bila sebut dalam perut kita panggil alam janin. Atas bumi kita panggil alam syahadah. Dalam kubur kita panggil sebagai alam barzakh. Di langit kita panggil alam malakut. Alam malakut yang alam yang paling luas sekali. Malakut. Yang tidak pernah akan mampu dicapai oleh manusia. Tak pernah dicapai. Dek luas alam tersebut. Maka Nabi SAW satu-satunya manusia yang diperlihatkan dengan alam malakut. Alam yang luas sehingga kepada Sidratul Muntaha. Kemudian surah ini juga menemplak golongan musyrik Mekah dan para penyembah berhala atas ibadat penyembahan berhala mereka dan menjelaskan bahawa peribadatan tersebut, penyembahan tersebut ialah penyembahan yang batil yang tiada manfaat padanya. Dan juga surah ini menemplak golongan kafir yang menyatakan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa malaikat tidak memiliki syafaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan surah ini juga menyebut tentang balasan yang adil pada hari kiamat kelak. Orang yang baik akan diberi balasan yang baik. Orang yang jahat akan diberi balasan yang jahat. Dan surah ini menyebut tentang sifat-sifat orang baik-baik. Kalau dan sebelum ini menyebut sifat orang muttaqin, orang bertakwa. Surah ini disebut golongan muhsinin, orang-orang yang baik-baik. Dan Allah Ta'ala memberi peringatan tentang supaya berpaling daripada orang-orang yang kafir. Dan menjelaskan kepada manusia semuanya bahawa setiap orang akan bertanggungjawab secara individu masing-masing. Akan ditanya oleh Allah akan amalannya dan perbuatannya. Setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain dan tidak akan menerima kebaikan orang lain secara umum. Dan surah ini menyebut tentang keluasan ilmu Allah Ta'ala yang merangkumi langit dan bumi dan juga gambaran kekuasaan Allah Ta'ala dalam menghidupkan dan mematikan, dalam mengayakan dan memiskinkan, yang menciptakan manusia daripada air mani, membangkitkan, menghimpunkan manusia semuanya. Dan surah ini memberi amaran yang keras kepada orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebangkitan semula dengan kebinasaan sebagaimana binasanya kaum-kaum yang terdahulu seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh dan kaum Lut. Dan surah ini ditutup dengan kehairanan pendustaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Artinya, aneh orang-orang kafir yang mempersendakan Al-Quran tapi mereka tidak mampu membawa Al-Quran sepertinya. Mereka mempelekehkan Al-Quran tapi mereka tidak mampu mengadakan ayat sepertinya. Maka keanehan mereka dalam menghina Al-Quran, walau mereka tidak mampu menjadikan ataupun menjawab cabaran Allah Ta'ala untuk mengadakan ayat sepertinya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya ikhlas dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Antara kelebihan surah ini diriwayatkan daripada Ibnu Marduyah, daripada Ibnu Mas'ud. Surah An-Najm merupakan awal suratin a'lana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiraatiha. Surah yang pertama Nabi baca kuat di hadapan orang kafir. Surah-surah lain Rasulullah baca seorang. Surah An-Najm surah yang pertama Nabi baca kuat-kuat sehingga didengari oleh orang kafir. Nabi membacanya di dalam Masjidil Haram dalam keadaan orang musyrikin mendengarnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Daripada Ibnu Mas'ud juga. Katanya, awal suratin unzilat fiha as-sajdah. Dan surah yang pertama yang ada sujud sajdah ialah surah An-Najm. Surah yang pertama yang diturunkan yang mengandungi sujud sajdah. Ustaz, bukankah surah Al-Alaq dulu? Surah Al-Alaq itu ayat 1 hingga 5. Dia tak sampai habis. Ada permulaan. Jadi tak ada sajdah lagi. Surah An-Najm diturunkan dengan sajdah sekali. Ia merupakan surah pertama Nabi baca di Mekah secara kuat dalam masjid. Dia dengar oleh orang kafir. Dan surah pertama yang ada ayat sajdah.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Nabi baca depan orang kafir, Nabi pun sujud. Lalu seluruh orang-orang kafir juga sujud. Hanya 2 orang tak sujud. Dia ambil tanah, dia pun letak dekat dahi dia. 2 orang ini yang pertama ialah Umayyah bin Khalaf yang akhirnya terbunuh kafir. Yang kedua yang melakukannya ialah Abu Lahab. Artinya ketika mana Rasulullah membaca surah An-Najm dalam masjid saya kuat. Bila sampai ayat sajdah, Rasulullah sujud. Orang musyrikin Mekah juga sujud. Jin-jin juga sujud. Semua orang sujud melainkan 2 orang tak sujud. Yang pertama ialah Umayyah bin Khalaf. Dan ini yang mati sekafir dalam peperangan Uhud. Yang seorang lagi ialah Abu Lahab. Yang dilaknat oleh Allah dalam Quran. Tabbat syada abi lahabin wataba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, nescaya dia akan binasa. Yang ni dia cuma ambil pasir, letak kat dahi sebagai pura-pura sujud. Dan kisah ini bila mana tersebar semua orang Mekah sujud. Sebagian umat Islam ketika itu berhijrah ke Habasyah. Lalu mereka seperti mendapat berita semua orang Mekah dah masuk Islam. Walau itu ialah sujud spontan. Dia takjub dengan Al-Quran, dia spontan sujud. Bukan kerana keimanan, kerana ketakjuban. Maka Rasulullah sujud, mereka pun sujud. Secara spontan. Bukan kerana beriman. Dapat berita khabar ke negara Habasyah bahawa orang kafir dah beriman. Maka mereka pun balik. Bila balik kena balung lagi. Maksudnya kena seksa balik. Kerana mereka menyangka bahawa orang Mekah beriman dengan sujud tadi. Rupanya tidak. Itu ketakjuban spontan mereka. Dan ini mukjizat Al-Quran. Bila dibaca sehingga orang kafir pun sujud. Tanpa mereka mengetahui kenapa mereka sujud. Dari kehebatan surah ini. Baik, ini di antara kelebihan surah ini. Yang merupakan pertama, surah yang pertama Nabi baca kuat dalam Masjidil Haram. Yang didengar oleh semua orang kafir. Yang kedua, surah pertama yang ada As-Sajdah. Yang Nabi baca dan Rasulullah sujud. Diikuti dengan sujud para musyrikin. Bahkan sujud para jin yang ada di kawasan itu. Allah Ta'ala berfirman. Wan najmi idha hawa. Dan demi bintang idha hawa. Bila mana ia jatuh. Maksud jatuh di sini. Bila mana ia tenggelam. Sebagaimana matahari tenggelam. Dia menuju ke arah barat. Ghariba atau saqata. Allah bersumpah dengan bintang. Kerana sifat bintang. Yang menjadi panduan. Yang menjadi keperluan kepada manusia. Bukan dek kerana bintang disebabkan kehebatan bintang yang tidak mampu untuk diketahui, untuk mengetahui hakikatnya oleh manusia. Ia satu alam yang luar biasa. Sifat bintang yang laju, pergerakan bintang yang laju dengan sifatnya yang besar, dengan kelajuan dengan sifat yang besar, dengan terangnya dan lain-lain kehebatan dan juga kita katakan kehebatan makhluk Allah yang bernama bintang. Yang dapat dilihat oleh semua manusia. Dan manusia menjadikan bintang-bintang ini sebagai panduan sebagaimana firman Allah dalam surah yang lain. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka jadikan petunjuk. Maksud petunjuk ketika mana mereka berlayar di padang pasir. Menaiki unta padang pasir. Mereka akan mengetahui jarak terdekat melalui bintang. Yang menuju atau tenggelam ke arah barat. Mereka tahu jarak yang paling dekat. Sebagaimana pelaut-pelaut juga. Mereka mengetahui bintang itu sebagai dalih perjalanan. Selain daripada fungsi-fungsi yang lain. Bukan sebahagian bintang ada yang lebih besar daripada matahari. Yang kita tengok tu matahari dah mungkin berjuta kali ganda besar daripada bumi. Ada bintang yang lebih besar daripada matahari. Yang lebih besar. Yang lebih terang daripada matahari itu sendiri. Kita tengok cahaya matahari dah terang, benderang. Ada bintang yang cahayanya jauh lebih terang. Kesemua bintang-bintang ini untuk menunjukkan keluasan alam malakut. Kerana setiap bintang dia ada jarak dengan jarak dan jarak. Kita tahu antara bumi, dengan planet terdekat Marikh, dengan planet seterusnya, planet dia ada jarak-jarak. Sehingga jarak dengan matahari. Dan setiap bintang ini dengan bintang-bintang yang lain ada jaraknya, ada jaraknya. Ia melambangkan keluasan malakut, alam malakut. Kerajaan Allah yang luas. Kalau kita tengok bumi ni kecil, pun dah rasa besar. Hakikat bumi ni paling kecil, kecil je. Allah nak beritahu bahawa
kekuasaan Allah itu jauh lebih luas. Daripada kamu lihat bumi ni dah bersifat sombong, takabur dan sebagainya. Lihat alam bintang. Kajilah alam bintang yang sampai sekarang manusia habis hebat pun mereka cerita naik ke bulan baru. Salah satu daripada yang paling dekat dengan bumi. Yang baru dapat naik ke bulan, Amerika, Rusia, China, India. Baru 4 buah negara. 4 buah negara yang baru mendakwa atau berbangga dapat pergi ke bulan. Belum pergi ke bintang-bintang lain. Walaupun mereka dah berusaha dengan berlipat kali ganda untuk sampai. Tak mampu. Bulan saja terus tinggal misteri. Tak mampu untuk mereka untuk explore semua rahsia bulan yang paling dekat dengan bumi. Bayangkan bintang-bintang lain. Yang luar biasa, yang lebih terang, yang lebih membakar, yang lebih panas. Yang lebih jauh jaraknya. Yang diukur dengan masa dan tahun. Jarak antara bintang ini ialah 1000 tahun perjalanan. Yang akan mematikan seluruh manusia untuk tahu ilmu tadi. Maha suci Allah yang menunjukkan keluasannya. Namun Allah Ta'ala tak perintahkan kita kaji alam bintang tu. Yang Allah perintahkan kita beriman kepadanya. Bintang-bintang tadi untuk menunjukkan keluasan kekuasaan Allah. Kehebatan kekuasaan Allah. Kalau kamu nampak bumi ini hebat diciptakan, hebat lagi bintang-bintang yang diciptakan. Bintang lagi hebat diciptakan. Langit-langit yang lain lebih hebat diciptakan. Maka ini untuk menunjukkan lemahnya manusia dengan pencapaian ilmu mereka. Kemudian kata Allah, sebab bersumpah dengan bintang. Dengan kehebatan ciptaan Allah ini. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla sahibukum. Maksudnya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia seru, dengan apa yang diajak manusia, sesat dengan apa yang dibicarakan atau menyimpang daripada kebenaran, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam kebenaran yang nyata. Artinya Allah bersumpah dulu dengan bintang, dengan pengetahuan Allah, dengan kekuasaan Allah. Dan Allah menyebut tentang Rasul yang diutuskan. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Allah menamakan Rasulullah di sini perkataan sahibukum. Apa maksud sahib? Teman kamu, kawan kamu. Kerana Rasulullah sebahagian daripada orang-orang Quraisy. Bukan keluarga mereka. Bukan mereka pernah memuliakan Rasulullah dengan gelaran yang baik. Bukan mereka pernah berteman dengan Rasulullah dalam kehidupan mereka di Mekah. Dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang benar, dengan segala-galanya. Kerana itu Allah menyebut ma dhalla sahibukum. Teman kamu yang kamu bergaul setiap hari. Bukan sesat. Tidak menyimpang dari kebenaran. Allah sebut tentang teman kamu atau perkataan sahibukum. Kerana kita katakan orang Mekah, mereka kenal Rasulullah dari A sampai Z. Keluarga Rasulullah siapa mereka kenal. Mereka kenal siapa bapa Rasulullah SAW. Mereka kenal akhlak Nabi SAW. Kalau ada akhlak Nabi yang tak baik, nescaya mereka akan war-warkan. Contoh kalau kita tengok macam dunia politik sebagai contoh. Setiap orang dia akan cuba menyerang peribadi. Tapi kalau tidak ada, mereka tak mampu nak serang peribadi, berarti orang dia orang baik. Sehingga mereka tak mampu buat satu serang peribadi. Dan itulah Nabi SAW. Dengan kebencian musyrik Mekah, pasti mereka akan cari apa yang merupakan kesilapan peribadi Rasulullah. Walaupun Nabi SAW mungkin buat pada zaman Nabi belum jadi Rasul. Tak kira lah. Mengorak orang ke, kacau orang ke, ambil atur orang. Walaupun pada zaman Nabi belum dapat jadi Rasul. Katakan. Tapi mereka tak jumpa. Kerana mereka kena Rasulullah yang mereka gauli ini Al-Amin, yang jujur. Yang amanah. Sehingga bila mana mereka nak musafir, mereka tinggalkan barang-barang kepada Rasulullah. Dan mereka pulang musafir, mereka mengambil sebagaimana mereka tinggalkan. Tanpa kurang sedikit pun. Bahkan amanah Nabi SAW. Ketika mana Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah. Sedangkan sebahagian barang belum diambil lagi. Maka Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali memulangkannya. Nabi panggil Ali ni, jaga barang ni. Nanti akan ada orang ambil, pulangkan ni kepada orang ni. Rasulullah masih terfikir barang-barang yang ditinggalkan. Di sebalik Rasulullah nak selamat ataupun nak berhijrah tinggalkan Mekah, Nabi masih melihat berpegang kuat pada amanah. Kerana itu Allah kata, ma dhalla sahibukum. Itu teman kamu tu, kawan kamu tu. Dia tak sesat. Wa ma gawa. Dia tidak menyimpang daripada kebenaran.
Kemudian Allah menyebut lagi antara sifat Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan hawa nafsu. Ketika mana Rasulullah marah, ketika mana Rasulullah suka, ketika mana Rasulullah bergurau, semuanya benar belaka. Semuanya merupakan bimbingan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amri bin Al-As. Dia berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni Quraisy faqalu innaka taktub kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah basharun yatakallamu fil ghadabi fa amsaktu 'anil kitab fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala uktub fa walladhi nafsi bi yadi ma kharaja minni illa al-haq. Kata Abdullah bin Amri bin Al-As, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis. Selain daripada Abdullah bin Umar, selain daripada Anas bin Malik, selain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, selain daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini antara 5 sahabat yang paling banyak hafal hadis. Selain daripada Abu Hurairah. Maka antara sahabat yang paling banyak hafal hadis, kata Abu Hurairah, agak-agak ada tak orang yang lebih mengatasi kamu daripada hafazan hadis? Kata Abu Hurairah, mungkin kalau ada, dia adalah Abdullah bin Amri. Sebab dia mencatat. Aku tak reti tulis. Aku cuma hafal. Abdullah bin Amri ni dia suka catat hadis Nabi SAW. Dia catat. Kata dia, aku mencatat setiap yang aku dengar daripada Nabi SAW untuk memudahkan hafazanku. Tiba-tiba orang ramai menghalangku menulis hadis tersebut sambil berkata, kamu tulis semua yang kamu dengar daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah dia ada sifat kemanusiaannya yang bercakap atas nama manusianya ketika marahnya dan sebagainya. Lalu kata Abdullah bin Amri, aku pun mula tidak menulis apa yang Rasulullah bercakap. Sebab ada orang tegur dia. Rasulullah bercakap ni bukan semua atas dia kapasiti dia sebagai seorang Rasul. Dia pun manusia juga. Kadang-kadang dia marah. Maka marah macam manusia lain lah marah. Maka waktu kamu tulis, ketika mana Rasulullah marah, mungkin bukan daripada kebenaran. Mungkin. Lalu kata Abdullah bin Amri, aku mula tidak menulis. Tetapi aku cerita pada Nabi SAW. Lalu kata baginda SAW, uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illal haq. Tulis. Apa sahaja yang keluar daripada mulut aku, tak kira ketika mana, ialah kebenaran dari Allah. Maka bermula hari itu Abdullah bin Amri pun tulis. Nabi SAW walaupun Rasulullah dia ada kemanusiaannya. Dengan berkahwinnya, dengan lapar, makannya, minumnya, tidurnya. Itu sifat kemanusiaan. Tetapi sifat kemanusiaan Nabi SAW juga dipandu oleh Allah untuk menjadi contoh kepada manusia yang lain. Rasulullah ada sifat malaikat. Ibadat, menyembah, sujud kepada Allah dan sebagainya. Sifat-sifat kemalaikatan, qiyamul lail. Rasulullah ada sifat kemanusiaan. Kita belajar sifat Rasulullah. Sifat yang kita katakan yang wajib bagi Rasulullah, yang harus bagi Rasulullah, yang mustahil bagi Nabi SAW. Yang harus bagi Rasulullah ialah makan, minum, tidur, penat. Kerana ini sifat manusia. Tetapi walaupun Rasulullah ini sifat manusia, lupa sifat manusia. Tetapi apa yang ada yang berlaku pada Nabi SAW, semuanya syariat. Contohnya lupa. Lupa bagi nisbah kita kecuaian. Contoh lupa itu kecuaian. Tetapi lupa bagi Nabi SAW bukan kecuaian. Tetapi ia syariat. Bagaimana? Bila Rasulullah pernah lupa dalam solat. Sehingga solat zuhur yang sepatutnya 4 rakaat, Rasulullah solat 2. Lalu para sahabat tak berani tegur, takut itu wahyu Allah. Lalu sahabat bernama Zul Yadain berkata, ya Rasulullah, apakah solat telah diperintahkan supaya dikosarkan, dipendekkan? Kerana pada permulaan Islam, solat itu 2-2. Sehingga Rasulullah menerima wahyu dari langit tentang kewajiban solat, maka solat mula ada 4, ada 3, ada 2. Pada awal permulaan Islam ialah 2 sahaja, 2-2. Maka bila Rasulullah solat zuhur 2, sahabat menyangka syariat datang yang baru, solat 2. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat yang bersama dengan Rasulullah, apakah benar yang dikatakan oleh Zul Yadain?
Jawab mereka, benar ya Rasulullah, tuan solat 2. Maka Rasul kembali sambung lagi 2. Sambung lagi 2 rakaat. Dia tak mula dari awal, sambung je. Itu sebagai satu bentuk ilmu fiqh untuk kita belajar. Kita kalau solat, tiba-tiba tak cukup 1 rakaat. Kita tak perasan orang beritahu. Mak, kau solat tadi, kurang 1. Kita orang tengok kurang 1. Patutnya solat zuhur 4, kamu solat 3. Ya ke? Ya. Bangun balik dan tambah 1 rakaat. Macam mana nak tambah bangun? Allahu Akbar dia. Sebut Allahu Akbar, masuk balik. Habiskan 1 rakaat dan beri salat. Dengan syarat, masih berada dalam surau dalam masjid, tempat solat. Kalau dah keluar, dah makan koseh 3-4 biji, dah makan nasi minyak, nasi biryani, orang pun cerita, itu solat daripada awal. Kalau kita masih di sini, walaupun tadi tengah sembang, orang pun beritahu kita kurang 1 rakaat atau sebagainya. Atau kita tadi menyangka sempat rokok bersama imam, rupanya tak. Orang pun beritahu, awak tadi tak sempat rokok dengan imam, berarti rakaat awak kurang 1. Jadi awak beri salam sama imam, tu salah lah. Jadi macam mana? Tambah 1. Maka bangun dan tambah 1 rakaat. Maka dalam hadis Zulyadain, Rasulullah berkata, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain? Kata mereka benar. Maka Rasulullah tambah lagi 2 rakaat. Artinya lupa Rasulullah untuk tunjuk kita bagaimana cara. Kalau Rasulullah tak lupa, kalau kita lupa macam mana agak-agak? Maka Rasulullah pun sujud sahwi selepas itu. Jadi lupa Rasulullah ialah syariat, bukannya kekurangan. Lupa kita kekurangan. Kita lupa. Lupa malam ni ada kuliah, tak datang. Lupa, kekurangan. Lupa kita bahawa kita patutnya baca Quran hari ni, patutnya buat tu, buat ni. Itu kekurangan kecuaian yang patut kita catat dan tulis supaya tak lupa. Nabi SAW bila dia lupa, bukan kekurangan. Ia syariat. Supaya kita tahu apa yang patut kita buat bila mana kita berkurangan. Sama juga Rasulullah kahwin. Kahwin itu sifat harus manusia. Kahwin. Beranak, pinak, bercucu, cicit. Beranak angkat dan sebagainya. Kerana apa yang Rasulullah buat itu untuk ditinggalkan syariat. Sebab itu orang Kristian, mereka tidak boleh mendakwa Nabi Isa sebagai contoh mereka, kerana Nabi Isa tak kahwin. Lalu soalannya, mereka berkahwin atas syariat siapa? Mereka berkahwin ikut cara siapa? Mereka mendidik anak pula dengan cara siapa? Mereka dengan cara mereka sendiri. Tetapi kita, kalau sebut kita mendidik anak dengan cara Rasulullah didik anak-anaknya. Bahkan Rasulullah meninggalkan panduan cara didik anak. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun ada cucu. Dan Nabi tunjuk cara mendidik cucunya. Bahkan Rasulullah ada anak angkat. Bagaimana Rasulullah mempelakui anak angkat. Bahkan Rasulullah ada hamba. Nabi bertasari, ada hamba. Nabi boleh saja merdekakan hamba semuanya. Tetapi Nabi nak tunjuk orang Islam bagaimana cara berpelakuan dengan hamba. Bila ada hamba. Maka Rasulullah tunjuk. Ini semua syariat. Walaupun ia sifat harus Nabi SAW. Nabi makan. Makan tu sifat harus. Tapi Rasulullah makan dan tunjuk cara makan. Akhirnya jadi sunnah dan pahala. Rasulullah tunjuk apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Rasulullah tunjuk kepada kita. Rasulullah tunjuk bagaimana doa makannya, mulanya, akhirnya. Demikian juga Nabi SAW ada isteri. Bersama dengan isterinya. Untuk tunjuk bagaimana cara bersama dengan isteri. Bahkan hadis-hadis itu begitu banyak diceritakan. Tentang bagaimana ada adab bersama dengan pasangan masing-masing. Hatta ketika mana waktu tidur dengan isteri. Rasulullah ajar. Artinya ada adab-adabnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan. Jadi baginda SAW, apa pun yang keluar daripada baginda ialah panduan. Wahyu dari Allah. Sama ada perkara itu memang Al-Quran yang dituturkan. Atau hadis-hadis Nabi. Hatta perbuatan Rasulullah secara umum. Menunjukkan kepada contoh-contoh yang baik. Kerana itu kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak bercakap dengan hawa nafsu, apatah lagi buat pun tak buat dengan hawa nafsu, melainkan ia daripada wahyu Allah, panduan Allah, bimbingan Allah. Dan hadis yang lain Nabi bersabda, ma akhbartukum annahu min indillah fa huwa alladhi la syakka fi. Apa saja aku beritahu kepada kamu, maka ianya ialah daripada Allah tanpa ragu-ragu lagi. Dan hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la aqulu illa haqqa. Aku tak pernah bercakap melainkan benar. Berkata sebahagian sahabat Rasulullah, fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah. Bukankah Rasulullah juga bergurau dengan kami? Apakah bergurau pun cakap betul? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqul illa haqqa. Ya, walaupun aku bergurau, aku tetap cakap betul. Kita kan tuan-tuan, walaupun kita sebut cakap betul, time bergurau, maknanya bohonglah sikit. Kelentonglah sikit.
Bini kita tanya, abang ni cakap betul-betul ke main-main? Main-main je, bukan betul. Mana tak betul? Kita boleh terima. Kalau seorang tu bergurau dan dia pun beritahu tak betul, kita boleh terima. Kita tak anggap dia menipu sebab namanya dia bergurau. Dia bergurau. Lainlah dia bergurau kemudian dia diam, tak cakap. Tak cakap tentang gurauan itu rupanya menipu. Sebab bila orang tahu tipu, orang pun terima, tak ada masalah. Ni saya nak cerita tipu sikit misalnya. Orang okey, ni cerita tipu ni tak apa, dengar je lah. Sekadar untuk seronok. Tapi yang orang marah bila benda tadi, kita tipu dan kita tak beri dia tipu. Maka di situ mungkin orang akan pindah cerita tadi tanpa mengetahui benar atau masalah. Jadi di sini, bila para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau kan bergurau juga dengan kami. Artinya, menipu dalam gurau itu yang bersifat tidak memudaratkan. Seperti macam dimaafkan. Nabi kata, hatta aku bila bergurau aku tak akan cakap mereka. Betul. Itulah kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Gurau pun Nabi bercakap betul. Dan apa yang Rasulullah bergurau, orang pun ketawa juga. Tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa, dengan menipu baru orang ketawa. Kalau cakap betul, orang tak ketawa. Orang bila dia ada fitrah yang baik. Kalau kita ni ketawa ni, dia tengok atas orang. Kalau orang tu jenis, kita kata fitrah dia baik. Perkara yang paling kecil pun dia boleh ketawa. Cukup kita tengok anak kita berjalan jatuh, kita dah boleh ketawa. Kadang kita tengok kawan kita tersenggut sebelah, kita dah ketawa dah. Tak perlu dia buat lawak. Sebab kita, humor kita tu jenis mudah, sensitif. Tok guru bercakap biasa je orang dah ketawa. Tak payah nak menipu, tak payah nak buat gaya, memek muka ke nada suara, tak perlu. Sebab jiwa kita mudah menerima. Sebab jiwa orang yang saya katakan bersih, orang tak perlu guna kaedah yang sukar untuk ketawakan kita. Tapi orang kalau jiwa dah rosak, buat cara paling susah sekali, dengan maki hamun, dengan menghina, baru orang ketawa. Tidak tak ketawa. Akhirnya dia penat ni nak buat kelakar ni. Macam mana nak buat kelakar? Nak menang pula 500,000 ni. Nak menang pula duit. Cari ayat, akhirnya maki orang tu, maki orang ni. Buat watak monyetnya, watak binatang. Nak suruh orang ketawa juga. Pakai tudung, lelaki pakai tudung, gaya pondan. Pun orang tak ketawa juga. Kenapa? Mereka dah guna cara yang telah merosakkan hati manusia. Sebab kita tuan-tuan, sense humor dalam diri kita ni fitrah. Sebab tu saya kata, kita tengok anak-anak kita dah boleh ketawa. Anak-anak kecil kita ni. Jalan jatuh pun kita boleh ketawa. Kita tengok dia senyum waktu tidur pun kita boleh ketawa. Semua benda dengan mudah. Kita dapat ketawa secara fitrah. Kadang-kadang dia secara spontan dia bercakap. Anak-anak kita bila kita cerita ni, Nabi Adam AS dia makan buah larangan. Akhirnya dia dikeluarkan daripada syurga. Anak kita dah didik dia, kalau makanan ni kan ada cok halal. Tak ada cok halal, jangan makan. Oh, dia pun kata mungkin Adam makan buah tak ada cok halal. Sebab tu kena buang. Dia spontan, dia cakap spontan. Dia cakap spontan, akhirnya jadi satu benda, bukan dia niat nak buat kelakar. Dia cuma, sebab kita dah didik dia, nak makan apa mesti ada cok halal, cok halal, cok halal. Tu belum kita ceritakan anak-anak kita ni syurga di bawah tapak kaki ibu. Dia tengok tapak kaki ibu dia pecah-pecah. Dia kata syurga umi pecah-pecah. Syurga pecah dia kan buat. Ia fitrah dia bercakap. Bukan dia nak main-mainkan benda tu. Kalau kita dah sebut syurga di bawah tapak kaki ibu. Dia tengok kaki umi dia pecah-pecah. Oh, syurga dah pecah. Artinya tak perlu kita cuba dengan cara sukar untuk orang ketawa. Kan ini fitrah. Tapi bila manusia mula jadikan ketawa sebagai satu kejayaan mereka. Kita nampak susahnya nak suruh orang ketawa. Sampai dia terpaksa hina orang, buat watak yang teruk-teruk. Sehingga daripada lelaki normal jadi pondan. Sedangkan dia laknat oleh Allah. Dia nak buat kelakar tadi, dia terpaksa pakai tudung, pakai baju perempuan. Walau Rasulullah melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan walaupun bergurau. Walau nak suruh orang ketawa. Kenapa? Fitrah dia dah rosak. Saya kata fitrah ketawa ni lah fitrah biasa. Benda biasa pun kita boleh ketawa, tak perlu susah-susah nak ketawa. Maka ini apa yang berlaku pada Nabi SAW. Hatta Nabi bergurau, Nabi tetap menjaga prinsip benar. Kemudian kata Allah, wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, allamahu syadidul quwa, yang diajar oleh malaikat Jibril yang kuat. Yang dimaksudkan kuat di sini ialah kekuatan ilmiahnya, kekuatan amalannya, dan juga amanahnya. Ini maksud kuat, bukan sekadar kuat dengan maksud malaikat Jibril yang besar dan sebagainya. Kerana bagi menyampaikan ilmu, dia perlukan kepada amanah.
Ia perlukan pada ketepatan. Bukan yang menyampaikan ilmu itu sendiri mesti ada kekuatan beramal. Seorang bila dia menyampaikan ilmu, dia tak ada kekuatan beramal, maka ilmu itu tak lekat. Kata kita nak sampaikan ilmu ke orang, kita sendiri kena beramal ilmu tu. Kalau kita tidak beramal dengan ilmu tersebut, kekuatan ilmu tadi bila kita pindah pada orang, dia jadi jatuh. Habis. Maka Jibril AS, makhluk Allah yang beramal dengan ilmu. Maka waktu dia menyampaikan ilmu tadi, Jibril itu sendiri ialah makhluk yang Allah jadikan bijaksana. Dan dijadikan Jibril ini orang yang amanah. Dan dijadikan Jibril ini yang beramal. Kemudian Allah menyebut, Dhu mirratin. Perkataan mirrah, artinya Jibril AS yang fizikalnya sempurna. Akalnya yang hebat. Fastawa, lalu dia berdiri dengan rupa asalnya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada pada sebelah ufuk. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Jibril AS menzahirkan rupa bentuk yang sebenar di hadapan Rasulullah buat kali pertama. Waktu dia menyampaikan wahyu ini berlaku ketika mana Rasulullah SAW kali pertama mendapat wahyu. Di Gua Hira. Itu dibacakan kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, kamu ialah Nabi Rasulullah, aku ialah Jibril. Jibril membentuk rupa yang asalnya. Dilihat oleh Nabi SAW dengan menutup arah barat. Jibril dizahir di sebelah barat, lalu menutup ruangan barat tersebut. Dek besarnya Jibril AS gambarannya. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Kemudian Allah menjelaskan, Summa dana fatadalla, dan kali keduanya Jibril mendekati Nabi SAW dan menghampirinya. Fakana qaba qausaini au adna, perumpamaannya seperti pada dua kurungan, itu pada dua busur panah. Jadi kalau kita lihat busur panah tu, antara batang dia dengan tali tu, dia ada ruang dia. Macam kita buat kurungan, qausain. Orang Arab juga panggil qausain kurungan. Kurungan ni dengan kurungan ni dia hampir. Artinya hampir Rasulullah ini Jibril, ini Nabi SAW. Dia hampir. Qaba qausain, berhampiran, menghadap. Au adna, atau lebih hampir lagi. Jibril AS dengan sifat besarnya, dia datang menemui Nabi SAW, menghampirinya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan wahyu, apa yang Allah perintahkan disampaikan wahyu. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Apa yang Rasulullah lihat bukanlah suatu ilusi, tapi kebenaran yang dilihat oleh hati Nabi SAW. Nabi melihat Jibril sungguh-sungguh melihat. Bukannya fantasi, bukannya ilusi, bukannya khayalan, bukannya mimpi, tetapi dilihat dengan benar. Dengan hati Rasulullah dan dengan dua mata pandangan Nabi SAW. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu membantah bahawa Nabi Muhammad melihat Jibril? Kamu membantah. Apa alasan kamu membantah? Rasulullah pernah benar-benar melihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bahkan Rasulullah melihat kali keduanya. Bila? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratullahil muntaha. Apa di sidratullah al-muntaha? Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada syurga ma'wa. Iz yaksha sidrata ma yaksha. Yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Para malaikatnya dan lain-lain. Ma zaghal basar wa ma tagha. Rasulullah tidak berpaling daripada melihatnya. Tidak juga melangkaui apa yang diizinkan untuk dilihatnya. Laqad ra'a. Rasulullah telah melihat min ayati rabbihil kubra. Tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Apa dia tanda-tanda kebesaran Allah agung di sini? Antaranya ialah Nabi SAW melihat malaikat dengan rupanya. Sabda Rasulullah SAW. Ra'aitu Jibrila lau sittu mi'atin junah. Lau sittu mi'atin janah. Aku melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Dan riwayat yang lain, antara sayap-sayapnya bergemerlapan permata-permata dan mutiara-mutiara. Artinya pada sayap Jibril 600 tu penuh dengan mutiara dan permata. Penuh. Dengan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dan apa yang Nabi SAW lihat? Nabi melihat syurga ma'wa. Apa yang Nabi SAW lihat lagi? Nabi SAW melihat apa yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Kenapa itu Sidratul Muntaha?
Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha itu berada pada langit yang ketujuh. Dan ia tempat yang paling jauh yang pernah sampai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha melainkan Rasulullah SAW. Ini tempat paling jauh yang makhluk Allah boleh pergi. Pun ada jauh lagi ni. Sidratul Muntaha ni dia punya kemuncak dia. Para ulama ketika mana membicarakan tentang Sidratul Muntaha yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Nabi kuha mislu qilali hajar. Sidratul Muntaha di sisinya ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidratul Muntaha ini sifatnya ialah ada yang dikenali sebagai syajarah ataupun pokok Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini ialah sejenis pokok besar yang bayangnya yang luas, buahnya yang begitu lazat dan juga daunnya yang besar. Disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, Nabi kuha mislu kilali hajar. Buah Sidratul Muntaha, sudah ni satu pokok besar, buahnya seperti kilal hajar. Kilal ialah seperti karung air. Karung air yang digunakan oleh orang Arab untuk menyimpan air. Dan karung tu besar lagi, 9 kali ganda. Itu bentuk buah dia. Dan kata Nabi SAW, warakuha mislu adhani fiyalah. Dan daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Buahnya macam karung-karung air yang besar. Manakala daun-daunnya seperti telinga gajah. Dan sabda Nabi SAW, Yasirul raqib fi dhilli ghusni minha mi'atu sanah. Bayangnya sahaja kalau ditunggangi kuda untuk menghabiskan bayang tersebut selama 100 tahun. Au yastazillu bi dhilliha mi'atu raqibin fiha farashudz dhahab, atau boleh berteduh di bawahnya 100 orang penunggang kuda. Di bawah bayangan ni saja, ke pokok bayang saja 100,000 orang boleh berteduh. Fiha farashudz dhahab, padanya dipenuhi dengan rama-rama daripada emas. Ka'anna thamarahal qilal, seperti buahnya karung-karung air yang besar. Ini sifat Sidratul Muntaha. Itu seni pokok yang besar. Setengah ulama kata, kenapa Allah SWT menyebut tentang Sidratul Muntaha? Kerana ia perumpamaan orang beriman. Bayangnya yang luas, teduhan yang luas, perumpamaan imannya pada Allah. Iman yang dapat beri manfaat pada seluruh makhluk. Manakala buahnya pula lambang kepada niatnya yang baik. Buah yang besar tadi niat yang baik. Kerana kita tuan-tuan sekalian, kita tak mampu buat satu amalan yang besar sebesar niat kita. Maksudnya, niat kita ni boleh jadikan amalan tu lebih besar daripada amalan kita. Kita kan niat, kalau saya kaya, saya nak sedekah banyak ni, niat kita. Tapi kemampuan kita tak mampu. Niat saya kalau boleh nak bangun seluruh malam. Niat kita. Ramai mana orang niatnya lebih besar pada amalan. Dan Allah terima. Niat yang besar tadi Allah terima. Kerana manusia lemah secara amalan. Maka perumpamaan buah Sidratul Muntaha ialah niat orang beriman. Manakala harumannya, ini haruman, kerana pokok Sidratul Muntaha dia berbau wangi. Wangian itu umpama kata-kata orang beriman. Kerana kata-kata orang beriman sentiasa baik. Kerana itu Allah menggambarkan Sidratul Muntaha itu sebagai watak orang beriman. Imannya, niatnya dan perkataan dia. Iman kita boleh berteduh, semua orang boleh berteduh. Semua orang jadi aman bila ada dengan kita. Manakala buah, yang sentiasa buah yang ranum tadi, niat yang baik. Sentiasa orang beriman punya niat yang baik. Manakala baunya, ialah perumpamaan kata-kata orang beriman. Orang beriman jangan bercakap melainkan perkara tadi menyenangkan orang. Menyenangkan orang. Jadi kalau kita tengok orang, kita pun nampak, awak ni makin kurus, menyenangkan. Tapi bila tak senang kita sebut kena santau. Tu tak senang. Bagus dah nak puji, dia kata santau pula. Awak ni muka cantik lah. Bagus dah tu puji. Ke pakai susuk? Tu tuduh pula. Tu tak menenangkan. Lepas tu kata lawa tu comel lah. Tapi kata ke awak ni pakai susuk? Tu tuduhan yang tak baik lah. Jadi setiap orang beriman, perkataan-perkataannya baik. Maka Allah menggambarkan sifat Sidratul Muntaha. Setengah ulama menyatakan, Imam Qurtubi menyebut, ada 9 pandangan ulama. Apa itu Sidratul Muntaha? Yang kita akan sambung pada malam esok insya-Allah. 9 pandangan ulama yang dimaksudkan dengan Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam.